Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahirah binti Saidun, merupakan bekas pelajar di Kolej Kelantan 6 Kulim, sesi 2018-2019. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nur Hayati binti Syuhaili kerana telah memberikan peluang dan kepercayaan kepada saya untuk berkongsikan sedikit tips, teknik dan amalan yang dilakukan oleh saya sepanjang bergelar sebagai pelajar. Jadi, beradanya saya di sini adalah untuk berkongsikan teknik untuk menghasilkan karangan bahasa Melayu STPM yang berkualiti, amalan menjadi pelajar cemerlang serta kata-kata semangat. Okey, tanpa membuang masa, kita akan ke slot kita yang pertama, iaitu teknik untuk menghasilkan karangan bahasa Melayu STPM yang berkualiti. Bagi penulisan karangan STPM ini, adik-adik mempunyai dua pilihan, sama ada menggunakan 5 isi ataupun 6 isi. Sekiranya adik-adik menggunakan 5 isi, adik-adik perlulah menulis sebanyak 7 perenggan, iaitu 1 perenggan pendahuluan, 5 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Manakala sekiranya adik-adik menggunakan 6 isi, adik-adik perlulah menulis sebanyak 8 perenggan, iaitu 1 perenggan pendahuluan, 6 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Berikut merupakan cadangan patah perkataan yang adik-adik boleh tulis. Untuk penghasilan karangan yang berkualiti, adik-adik perlulah memfokuskan isi, bahasa dan aspek lain. Isi adik-adik perlulah menepati kehendak soalan dan dihuraikan dengan betul dan jelas serta memperlihatkan pertautan idea. Bahasa pula, adik-adik perlulah mematuhi tata bahasa Melayu, khususnya dalam bidang morfologi dan sintaksis. Manakala dalam aspek lain pula, adik-adik perlulah menggunakan penanda wacana yang sesuai, ejaan dan tanda baca yang betul, perenggan yang sesuai dan menepati format yang betul. Okey, di video kali ini juga aku akan fokuskan kepada cara untuk menulis pendahuluan. Apa yang perlu ada dalam pendahuluan ni? Okey, pertama sekali adik-adik perlulah ada gambaran umum tentang tajuk, iaitu menyatakan definisi, takrifan, konsep dan lain-lain. Maksudnya di sini, bila orang baca je pendahuluan kita, orang tu dah tahu kita nak tulis tentang apa. Dalam pendahuluan tu juga kita perlulah meletakkan contoh seperti perangkaan, peribahasa, cogan kata, pendapat tokoh dan lain-lain yang berkaitan. Seterusnya, ayat terakhir pendahuluan seharusnya menampakkan perkara yang akan ditulis dalam bahagian isi karangan. Misalnya, kita nak tulis berkenaan faktor, kesan, langkah-langkah dan lain-lain. Maksudnya, bila kita tulis ayat terakhir, pembaca akan nampak apa yang akan ditulis di perenggan seterusnya. Yang terakhir sekali, adik-adik jangan masukkan isi di dalam pendahuluan. Jangan masukkan, okey? Jadi, apa yang perlu ada dalam pendahuluan ialah gambaran umum tentang tajuk, ada contoh dan ayat terakhir. Okey, beralih kita ke slot yang seterusnya, iaitu amalan untuk menjadi pelajar cemerlang. Sebenarnya banyak tahu amalan yang akak nak kongsikan dengan adik-adik semua. Tapi di video kali ini akak akan kongsikan satu sahaja amalan yang sering akak utamakan di dalam kehidupan seharian akak. Sebenarnya akak dapat tips ni dari seorang yang sangat hebat, iaitu Ustaz Abid Liu. Kalau adik-adik nak tahu, akak merupakan kru untuk program Ustaz Abid. Jadi di mana sahaja program Ustaz, akak akan pergi dan tolong uruskan. Alhamdulillah, bukan sahaja akak dapat tolong Ustaz, bahkan akak juga dapat ilmu yang sangat-sangat banyak, dan juga yang paling spesial adalah akak dapat doa dari Ustaz. Alhamdulillah, rezeki akak dapat jumpa dengan orang yang hebat. Okey, berbalik kepada amalan yang sering akak utamakan. Okey,
amalan yang sering akak utamakan ialah adab. Ya, adab sangat penting. Sebelum kita belajar ilmu, kita mesti kena belajar adab. Sebab pepatah ada mengatakan bahawa adab itu kedudukannya adalah lebih tinggi daripada ilmu. Jika kita tidak beradab, maka ilmu tidak akan diberkati. Tidak kisahlah beradab dengan guru, beradab dengan rakan-rakan, beradab dengan ibu bapa, dan beradablah dengan semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan juga kita kena jaga adab dengan Tuhan dan banyakkan berdoa. Okey, kita ke slide yang terakhir, iaitu slide kata-kata semangat. Kata-kata semangat dari akak, ya. Okey, untuk slide ni akak akan fokuskan kepada adik-adik yang gagal dalam peperiksaan atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Apa yang akak boleh kata ialah jangan sesekali menyerah. Jangan sekali berhenti berusaha dan jangan sesekali putus asa. Jika adik-adik berhasrat untuk menjadi orang yang berjaya, mulalah dari sekarang. Dik, jangan sesekali berfikir untuk berhenti dari pengajian tingkatan 6 ini, kerana langkah adik-adik ini terlalu jauh untuk menyerah. Jika adik-adik inginkan masa depan adik-adik menjadi lebih baik, maka bersusah payahlah dari sekarang. Kebahagiaan itu sangat mudah. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini dan jangan sesekali dengki terhadap kejayaan orang lain. Dik, bermimpilah setinggi langit, lalu bekerja keraslah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Tahap kejayaan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh betapa kerasnya perjuangan yang sudah mereka lakukan. Jika adik-adik berusaha, maka kejayaan akan menjadi milik adik-adik. Jadi jauhkanlah diri adik dari sifat malas, kerana Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang malas. Jadilah orang yang baik, kerana apa yang adik-adik lakukan akan kembali kepada diri adik-adik sendiri. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian akak untuk kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datang dari kekurangan diri akak sendiri. Oh ya, jika adik-adik nak tips atau amalan atau apa-apa yang lain lagi, adik-adik boleh je message akak dekat nombor ni, okey? Bye. Assalamualaikum.